punya negara-negara lain yang semua buat, kita terpaksa mematikan dia. Kita tak boleh matikan dia dalam badan kita. Kita terpaksa mematikan dengan cara dia mati sendiri. Okey? Contoh, satu orang dia akan pas kepada 3 orang. Kita pastikan satu orang tu tak pas kepada orang lain, dan kuman tu akan mati sendiri dalam masa 14 hari. Dia tak ada perumah baru dan dia mati. Faham tak? Jadi apa yang kita nak buat sekarang ialah dengan menjarakkan diri kita. Kerajaan buat tu, undang-undang yang KKM buat tu adalah untuk memastikan supaya kes tu tak meningkat, supaya kuman tu last kali dia mati sendiri. Faham tak? Bila dia tak berjumpa dengan perumah baru, dia tak berjumpa dengan orang baru, maka dia akan mati macam tu je. Contoh orang tu disyaki positif. Satu lagi saya nak cerita ada kes COVID positif dalam badan dia, kita cek negatif. Maksudnya kita cek negatif, tapi dia tak semestinya 100% negatif, sebab kuman ni dia agak special, jahat sikit. Ada yang kes yang positif, sebenarnya kita cek dia, kita jumpa dia negatif. Faham maksud saya? Yang negatif tu tak semestinya negatif. Yang negatif tu kadang-kadang dia masih ada kuman dalam badan dia, dan orang tu dah dibebaskan ataupun dikuarantinkan, dia masih lagi boleh spreading. Itu yang masalahnya kuman ni. Jadi kita rasa kita sihat, kita rasa kita kuat, kita rasa kita belum kena demam, kita belum ada batuk, sesama cikit-bikit, kita nak balik kampung. Bila kita balik kampung, kita pergi balai polis beramai-ramai nak ambil surat, kita berebut pergi pasar raya untuk beli makanan dan sebagainya. Kita berkumpul beramai-ramai dekat bus stop, kita beli dekat bus station, kita pergi semalam balik kampung beramai-ramai dekat RNR dan sebagainya. Kita akan berjumpa dengan ramai orang. Jadi kat situlah orang yang akan pas kepada seorang dan kepada seorang dan kepada seorang. Faham tak? Jadi itu yang saya nak sebut. Kita sepatutnya kena tahu bahawa kita jangan bagi virus ni survive. Kita kena matikan dia kat tengah jalan. Kita tak boleh matikan dia kat badan kita, sebab ubat dia tak ada, vaksin dia tak ada. KKM dengan staf doktor semua sangat-sangat susah hati sebab kita tak ada ubat untuk dia sebenarnya. Kita more on life support. Kita masukkan air, kita try and error bagi antivirus, dan harap orang tu kuat dan baik sendiri. Itu je. Jadi kita nak matikan kuman tu tak boleh mati dalam badan kita. Faham? Kita nak matikan dia dengan tengah jalan. Maksudnya bukan tengah jalan raya. Kita nak dia cari perumah baru dan tak jumpa, dan lepas 14 hari kuman tu mati. Faham tak? Saya ulang sekali lagi Kita nak kuman tu yang ada dekat seorang A ni tidak sampai kepada B dan tidak sampai kepada 3 orang lain. Sebab tu kita kuarantinkan dia. Kita jangan bagi kita dekat dengan dia 1 meter. Jangan dekat 1 meter. Jangan dekat dengan orang dengan 1 meter. Jarakkan 1 meter jauh. Dan orang-orang yang ada batuk sesama, protect. Kan kita sebenarnya orang yang tak kena tu tak apa-apa sangat, tapi kita apalah kita nak protect kan. Tangan jangan sentuh orang. Selalu basuh tangan, pakai sabun, pakai sanitizer, pakai penutup mulut, dan jarakkan kita 1 meter lebih, supaya kita nak kuman itu tak sampai kepada orang lain dan dia mati di tengah jalan. Jadi, dan on that matter, maksudnya kita nak matikan kuman tu di tengah jalan supaya jangan sampai kepada orang lain dan tak merebak. Maka nanti lama-lama kes-kes yang lama akan baik dan tidak ada kes-kes yang baru. Faham maksud saya? Jadi apa yang kita buat sekarang semuanya adalah untuk mematikan kuman itu di tengah jalan, bukan matikan dia di dalam badan kita. Sebab tidak ada ubat untuk COVID-19 sampai sekarang. Tidak ada. Kita menggunakan teknik untuk mematikan kuman itu di tengah jalan dengan cara supaya dia tidak melompat kepada orang lain. Kalau kita duduk dekat, kita pergi orang ramai-ramai, dia akan melompat ke orang lain. Orang tu balik kampung, jumpa mak nenek dia, tok dia, mak dia, dia akan lompat. Orang kampung semua tua-tua lagi senang kena, lagi senang berjangkit dan senang menyebabkan kematian. Faham tak? Dan itu yang berlaku dekat dengan Wuhan, dekat Itali. Bila mana kerajaan dia kata jangan balik kampung, dia balik kampung. Sebab tu ya kematiannya meningkat. Sebab orang tua yang meninggal tu banyak kes. Orang daripada bandar bawa ke kampung. Faham tak? Jadi apa yang kerajaan KM buat sekarang adalah untuk supaya kita jangan paskan dia kepada orang lain, supaya kuman tu mati di tengah jalan. Kita kena bersama-sama matikan dia di tengah-tengah jalan. Kita tak mampu matikan dia di dalam badan kita. Tak mampu matikan dia. Faham? So, kalau setakat kita nak basuh tangan kita
menghalang dia masuk badan kita, tapi dia masih ada lagi juta-juta, million lagi di dalam badan kita yang orang tu boleh bawa. Faham? Okey, sebab dia masuk dalam badan kita, dia multiplekan badan kita, dia beranak sendiri. Dia tak perlukan berjantan betina, virus ni. Dia tak perlu. Dia masuk dalam badan kita, dia gunakan sel badan kita, dia multiply sendiri. Okay, so kalau saya harap kita semua faham bahawa teknik sekarang yang kita gunakan adalah untuk mematikan kuman itu. Bersama-sama kita matikan dia supaya dia mati di tengah jalan dan tidak ada lagi perumah baru. 14 hari dia mati. InsyaAllah 14 hari dia mati. Okay, sebab tu kita kuarantin kat rumah 14 hari supaya dia tak ada perumah baru. Kalau tak ada perumah baru, dia akan melompat orang baru dan dia akan merebak kepada orang baru. Dia akan jadi lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak. Okay, so kalau mana yang ada sekarang, kita kuarantinkan dia, orang lain selamat insyaAllah. Dan kuman tu lama-lama dia mati. Dia duduk dalam badan kita pun lama-lama 14 hari dia akan mati. Faham? Faham? Jadi kita support lah. Kita support kerajaan. Kesian kat doktor-doktor. Faham? Saya pun sedih kak. Saya pun kena kerja. Faham? So saya pun kena kerja juga. Saya pun kena tengok orang sakit juga. Kalau diikutkan saya pun malas juga.